بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. InsyaAllah pada hari ini kita sambung sikit lagi perbahasan yang semalam yang tak sempat kita habiskan. Perbahasan mengenai air yang banyak, dan kita telah sampai pada kata pengarang kitab musannif, wal ma'ul jari karakidi wal kullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban fala yadurru nuqsanu ritlaini wa yadurru nuqsanu akthar. وقدرهما بالمساحة المربع ذراع وربع ataupun وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع أرضا وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب. Dalam bahasa Melayu kita baca air yang mengalir hukumnya adalah seperti air yang tidak mengalir. 2 kolah adalah sukatan anggaran 500 liter Baghdad, 2 kolah. Tidak mengapa jika kurang sekadar 2 liter dan memberi kesan jika lebih dari itu. Maksudnya jika lebih kurang daripada itu. Ukuran 2 kolah dari segi hasta bagi bekas 4 segi adalah 1 hasta dan 1/4 hasta dari sudut panjang, lebar dan kedalaman. Manakala bagi bekas bulat seperti perigi adalah dengan ukuran 2 hasta dalam dan 2 hasta lebar. Haram hukumnya bersuci dengan menggunakan air yang disedekahkan bagi tujuan minuman. Jadi itu dalam bahasa Melayu. Kita sambung. Okey, kita ulang sikit yang semalam. Lepas tu kita masuk pada perbahasan hari ini insya-Allah. Jadi disebut semalam wal jari karakidi. Air yang mengalir hukumnya sama seperti air yang bertakung. Apa air yang mengalir? Man dafa'a fi sababin aw mustawin min al-ard. Air yang mengalir ialah air yang indafa' ni bergerak. Mengalirlah. Fi sababin. Sabab jamak asbab, maksud dia man hadara min al-ardi. Tanah yang tidak rata, daripada atas sampai ke bawah. Maknanya air daripada atas ke bawah. Itu kita panggil mengalir. Ataupun air itu mengalir daripada hujung sana kepada hujung sini, hujung A kepada hujung B dalam keadaan tanah rata, itu juga dianggap sebagai air yang mengalir. Selain daripada itu, contoh macam kolah dan sebagainya dianggap sebagai air yang tenang, air yang bertakung. Jadi air yang mengalir, semalam kita bincang hukum hakam mengenai air yang bertakung. Air yang mengalir hukum dia macam mana? Sama seperti air yang bertakung. Apa yang samanya? Pada sebahagian ataupun pada semua hukum yang telah kita bincangkan semalam. Fi jami' ahkami as-sabiqah. Pada hukum yang telah kita bincangkan semalam. Antara lain ialah kalau air yang bertakung 2 kulah, maka tidak akan menjadi najis kecuali kalau masuk najis dan menyebabkan perubahan. Begitu juga kita sebutkan pada air yang mengalir. Kalau masuk najis tidak menjadi najis kecuali kalau mengubah salah satu sifat air. Kalau air itu kurang daripada 2 kulah, contoh air bertakung, kurang daripada 2 kulah, maka akan jadi najis semata-mata masuk najis. Begitu juga kita sebut pada air yang mengalir. Kalau sedikit kurang daripada 2 kulah akan menjadi najis semata-mata masuk najis sekalipun tidak mengubah salah satu sifat air. Okey. Na'am al-jari wa in tawasala hissan huwa munfasilun hukman idh kullu jariyatin talibatun lima amamaha haribatun mimma wara'aha fa'tubira taqawwi ajza'il jiryatil wahidati atau jariyatil wahidati ba'dha bi ba'din wa hiya ma yartafi wa yankhafidhu baina hafatay an-nahri min al-ma'i inda tamawwujihi tahqiqa aw taqdira. Benar. Ini perbezaan antara air yang mengalir dan juga air yang tidak mengalir. Benar, air yang mengalir sekalipun pada zahirnya dia itu bersambung. Contoh, air itu mengalir dalam 2 km sungai. Pada
zahirnya kita tengok air itu bersambung. Tapi pada sudut hukum fiqh, kita akan sebut air itu berpisah antara satu dengan yang lain. Sebab setiap aliran tu dia akan lari daripada aliran belakang dan dia akan mengejar bahagian depan. Itulah bahasa mudahnya. Jadi kita ambil iktibar taqawi ajza'il jiryah al-wahidah. Kita ambil iktibar dengan kekuatan satu orang panggil apa, satu jiryah, satu jiryah ni orang panggil satu ombak. Satu ombak. Mudah ceritanya, kalau air mengalir, kita ambil iktibar dengan satu ombak. Satu ombak tu maknanya orang panggil apa? Ombak lah. Air tu melompat daripada arah ni ke sini. Tu satu ombak. Jadi satu ombak tu, contoh air tu melompat daripada sini ke sini. Dia tu panjang, 2 km. Aliran air tu, sungai tu. Tapi bila kita nak ukur air tu banyak ataupun tak banyak, kita hanya ambil satu ombak, satu loncatan air daripada awal sampai daripada awal loncat sampai dia jatuh balik. Kita ambil ukur panjang ni. Lepas tu kita turun ke bawah sampai ke dasar laut ataupun sampai ke dasar sungai tu, kita kira cukup tak 217 liter ataupun kurang. Kalau cukup 217 liter dan ke atas, maka air itu 2 kullah. Kalau kurang, maka air itu bukan 2 kullah. Mana kurang daripada 2 kullah. Tu. Oleh sebab itulah kita sebut semalam, oleh sebab apa yang telah kita ceritakan ni, kita sebut semalam, kalau masuk najis pada satu kolam ataupun pada satu sungai, yang sungai itu lebar dia kecil, lebar dia tak besar mana lah. Maknanya bila lebar tak besar mana, bila satu loncatan, satu ombak berlaku, kalau kita ukur ombak tu daripada sini ke sini, kita turun ke bawah sampai ke dasar, tak, kita ukur-ukur tak cukup 2 kullah. Tak. Okey. Air tu kalau kita kumpul daripada kilometer pertama sampai kilometer kedua, kumpul-kumpul mungkin cukup sampai 1000 kullah. Tapi bila kita buat kiraan satu ombak tu dan turun ke bawah, kita sebut mungkin dapat dalam 200 liter air. 200 liter air. Ketika itu, setiap ombak tu, kita panggil air tu sedikit. Dengan makna, kalaulah masuk najis pada pertengahan aliran air, maknanya pada awal kilometer kedua, air najis contoh jatuh kat situ. Pada awal kilometer kedua, maka kita akan hukumkan sebagai apa? Sebagai air pada kilometer pertama semua sekali bersih. Tapi bila air kilometer pertama tu lalu kena najis, maka akan jadi najis. Jadi kilometer kedua ni, daripada 1.1 kilometer sampailah 2 kilometer, semua sekali tu kita panggil sebagai air najis. Sekalipun tidak berubah, sekalipun kalau dikumpulkan cukup ribu-ribu kullah, tetap najis. Atas sebab yang telah kita ceritakan. Kecualilah kalau pada akhir kilometer kedua tu ada satu kolam besar. Air yang 2 kilometer ni, sungai yang 2 kilometer panjang ni berkumpul pada kolah yang sangat besar tu. Tak. Bila berkumpul dalam satu kolah yang sangat besar, satu ruang yang sangat besar, yang boleh muat 2 kullah dan ke atas, contoh 1000 kullah, dan air itu tidak berubah warna, bau dan rasa disebabkan najis tadi, maka air yang terkumpul itu kembali bersih. Tapi selagi mana dia duduk dalam aliran air itu, daripada kilometer 1.1 sampai kilometer kedua, air itu kekal najis. Walaupun bila kita kumpul jadi banyak. Kecualilah kalau dia memang berkumpul bil fa'al, memang berkumpul sungguh di akhir perjalanan kehidupan dia, di hujung sekali itu dikumpul dalam satu ruang yang sangat besar. Ketika itu kalau tidak berubah warna, bau dan rasa, tidak berubah jadi bau, rasa, najis, apa semua itu, maka kita hukumkan sebagai bersih. Itu yang semalam selesai. Wal kullatani 500 ritlin bil Baghdadi. Jadi sebut 2 kullah. Berapa banyak 2 kullah? 2 kullah yang disebut dalam kitab ni ialah 500 ritl Baghdad. Itu pun secara anggaran. Saya tengoklah ritl Baghdad ni berapa dalam kitab. Apa tu Manhajul Qawim ni ada sebut kat belakang ni. Ceritakan Darul Minhaj. Ritl Iraqi. Baghdad tu Iraq lah. Tak. Dia sebut satu ritl di sisi mazhab Syafi'i
satu rital Iraqi ialah 0.0923508. Bila kita darab dengan 500, dia akan jadi 400 lebih. 400 liter lebih. Jadi saya jadi pelik sikit lah. Sebab apa? Sebab dalam kitab lain, contoh macam Taqrirat Sadidah sebut nak cukup 2 kullah memadai 217 liter. Ataupun saya salah faham pada rital Baghdadi yang disebut kat belakang tu. Wallahualam. Ala kulli hal, kita ambil yang telah disebut oleh ulama kita yang dah siap, iaitu dalam kitab Taqrirat As-Sadidah antaranya disebut 2 kullah ialah seluas sebanyak 217 liter air. 217 liter air. Fala yadurru nuqsanu ritlaini fa aqal wa yadurru nuqsanu akthar. Disebut dalam kitab ni tidak ada masalah, tidak beri mudarat kalau kurang 2 rital. Tu mana daripada 500 rital kurang 2 rital. Jadi 498 rital. Ketika itu hukum dia tetap hukum 2 kullah. Mana kalau masuk najis semata-mata tidak mengubah warna, bau ataupun rasa, kekal air itu bersih. Kalau bahasa moden kita sebut 217 liter tadi tak? Mana tidak ada masalah kalau kurang sikit. Mana kalau 216, 215.5, kurang 1,5 liter, kurang 1 liter. Tak, itu tidak ada masalah lagi lah. Kita untuk kita katakan 216 liter, 215.5 liter. Kalau masuk najis, selagi mana tidak mengubah rasa atau bau atau warna, maka kekal air itu bersih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tu. Selesai kat situ. Faqadruhuma bil misahati fil murabba' dhira'un wa rub'un. Ataupun wa rub'un. Dalam kitab Manhajul Qawim, cetakan Darul Minhaj, biasa kalau dia letak 2 baris tu mana boleh baca 2 baris. Wa rub'un ataupun wa rub'un. Okey. Wa qadruhuma bil misahati fil murabba'i dhira'un wa rub'un ataupun wa rub'un bi dhira'il yadi al mu'tadilah tulan wa ardan wa umqa. Sekali nak bincang kadar 2 kullah mengikut bentuk. Ada bentuk petak. Ada bentuk macam perigi. Jadi macam mana kita nak tahu perigi tu 2 kullah ataupun qoloh kita tu 2 kullah? Disebut kadar dalam bahasa Melayu ukuran 2 kullah dari segi hasta bekas. Kalau bekas tu 4 segi, maka nak dikatakan 2 kullah memadailah. Panjang, lebar dan kedalaman. Panjang, lebar dan kedalaman bagi bekas 4 segi itu 1 hasta, 1/4 hasta. 1 hasta, 1/4 hasta. Mana 1 hasta tambah 1/4 hasta lagi. Ni 1 hasta. Daripada sini sampai sini. Tak, apa tu kerak 4 letak kat atas ni sikit lagi. Mana gini lah mudah ceritanya. Ni. Ni semua bukan gaji tu. Gitu. Tu. Ni panjang ni kita panggil apa tu? 1 hasta, 1/4 hasta. Panjang, dalam, lebar. Tak. Mesti 1 hasta, 1/4 hasta. Ketika itu dianggap sebagai air itu dah cukup 2 kullah. Kalau ikut tak banyak sangat sebenarnya 2 kullah tu. Tak. Allahu a'lam. Itu kalau sudut kita panggil apa tadi? Bekas 4 segi. Bekas 4 segi. Macam mana pula kalau bekas tu bulat? Seperti perigi. Perigi. Dia sebut fafil mudawwari kal bi'ri dhira'ani umqa. Adapun kalau bekas itu mudawwar bulat, contoh tong deram ke perigi ke, ikutlah. Yang penting dia bulat. Daripada atas sampai ke bawah dia bulat. Ketika itu untuk kita katakan dia itu dah sampai 2 kullah, hendaklah dia itu dhira'an umqan. Kedalaman dia daripada atas sampai ke bawah, kedalaman dia ialah 2 hasta. Adapun pada sudut lebar 1 hasta. Mana contoh? Ni contoh. Ni Arabic gum bukan air. Orang
orang zaman sekarang, ustaz apa tu ustaz? Tu bukan air. Memang bukan air. Saya nak buat contoh je. Faham tak? Ni contoh perigi. Dalam ni Arabic gum Tak ada perigi yang ada letak Arabic gum dalam tu, tak ada. Cuma ni contoh. Okey. Jadi ini perigi. Kedalaman daripada atas sampai ke bawah 2 hasta. 2 hasta ni lah. Tangan orang biasa lah. Tangan tidak terlalu panjang, tangan tidak terlalu pendek. Tangan orang biasa. Kemudian dia punya lebar. Lebar tu apa? Lebar tu yang atas ni. Daripada hujung sini, ni atas ni. Daripada hujung sini sampai hujung sini, daripada hujung sini sampai hujung sini, daripada hujung sini sampai hujung sini, daripada hujung sini sampai hujung sini. Tu kita panggil lebar. Lebar ialah 1 hasta. Tu cuma disebut dalam bekas yang bulat ni, seperti ini, perigi, tondram. 2 hasta kedalaman itu ialah 2 hasta, bukan 2 hasta tangan orang biasa tak, tapi 2 hasta najar, 2 hasta tukang, apa tu orang panggil? Tukang kayu. 2 hasta tukang kayu. Tu. Lepas tu orang tanya 2 hasta tukang kayu tu lagu mana? Wa huwa bi dhira'il lil mu'tadilah qila dhira'un wa rub'un taqriban wa qila dhira'un wa nisf. Dikatakan 1 hasta bagi tangan orang biasa sama dengan 1 hasta 1/4 bagi kiraan tukang kayu. 1 hasta tangan orang biasa sama dengan 1 hasta 1/4 bagi kiraan tukang kayu. Ada pendapat sebut 1 hasta 1 hasta setengah bagi kiraan tukang kayu. Jadi bila kita sebut panjang dia atau kedalaman dia mesti 2 hasta, dan kita sebut 2 hasta kat sini maksudnya 2 hasta tukang kayu, dan kita sebut pula lepas tu 1 hasta tukang kayu, 1 hasta orang biasa sama dengan 1 hasta 1/4 hasta tukang kayu. Maka automatik kita akan sebut apa? 1 hasta orang biasa, 1 hasta tangan orang biasa sama dengan 1 hasta 1/4. Jadi kalau 2 hasta, mana 1 hasta 1/4 darab 2. Tak, maka akan jadi 2,5 hasta. 2,5 hasta orang biasa. Kesimpulan dia, panjang dia kalau bagi apa? Mudawar bagi perigi mesti 2 hasta setengah. Mesti apa? Mesti 2 hasta setengah. 2 hasta setengah. Lepas tu dia punya apa ni? Apa ni kita panggil lebar. Lebar 1 hasta. Begitu. Cuma saya rasa 1 hasta kat sini samalah 1 hasta tukang kayu. Mana 1 hasta rubuk, 1 hasta 1/4. Tangan orang biasa, mana 1 hasta tambah lagi 1/4 tangan kita lah kalau kita nak ukur. Jadi beza beza antara hasta yang ada pada kiraan bekas petak 4 segi, itu hasta dengan kiraan tangan orang biasa, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Adapun pada bulatan iaitu pada perigi, tondram dan sebagainya, hasta kat sini kita kira hasta berdasarkan tukang kayu. Tu. Selesai. Wa tahrumut taharatu. Yang terakhir dia sebut wa tahrumut taharatu bil ma'il musabbal lisyurbi. Haram hukumnya bersuci dengan menggunakan air yang disedekahkan bagi tujuan minuman. Okey, jadi haram bersuci. Itu dalam matan lah. Dalam syarah dia sebut wa ghairuha min sa'iril isti'malat ma 'ada syurb. Dan selain daripada bersuci, haram. Air itu disedekahkan oleh seorang pemuda untuk kita minum. Haram air itu kita buat selain daripada minum. Mana kita nak berwuduk, kita buat mandi wajib, buat basuh kereta, buat siram pokok, buat bagi makan binatang, haram lah tu. Tak, kecuali kalau dia sebut boleh. Kalau apa tu orang yang sedekahkan tu sebut boleh. Tapi kalau dia tidak sebut, dia hanya sebut aku sedekahkan untuk minum, maka haram kita gunakan selain daripada untuk minum. Haram. Cuma haram ni ada kala sah, ada kala tidak sah. Jadi air yang diletak kat situ untuk minum, haram kita guna untuk berwuduk. Kita berwuduk juga haram tapi sah. Haram tapi sah, tapi tidak dapat pahala lah. Okey, kalau
kita tidak ada air lain. Yang ada air lah air yang disedekahkan oleh si fulan untuk kita minum. Tak. Adakah kita boleh guna air yang ada depan kita tu, yang sediakan untuk minum tu untuk wuduk? Tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Kita wajib bertayamum dan tak perlu qada. Tu. Begitu juga air-air yang kita tidak tahu keadaan air tu. Kita lalu satu jalan, contoh kat Mesir. Tengok air ada kat tepi rumah orang. Tak. Kita tak tahu. Air tu disediakan untuk minum ataupun sebaliknya. Mana disediakan untuk minum ataupun disediakan untuk apa-apa saja kita nak buat lah. Nak basuh kereta ke, nak ambil, nak basuh muka ke, ikutlah. Jadi kita tak tahu hal keadaan air tu. Adakah disediakan, disedekahkan untuk minum ataupun selain daripada itu. Tak. Ketika itu haram juga kita ambil untuk buat selain daripada minum. ومثل ما جهل حاله سواء أدلت القرينة على أنه مسبب للشرب ومثل ما جهل حاله سواء أدلت القرينة مثله ومثله ومثل ما جهل حاله سواء أدلت القرينة على أنه مسبب للشرب كالخوابي الموضع بالطرق أملاكا. Okey, disebut dalam kitab ni apa? Semula. Begitu juga hukum ni haram. Mislu ma juhila haluh. Tatawakkal itu semuanya. Wallahu a'lam ni. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pasti yang kita sebut tadi tu jelaslah. Wa yahrumu hamlu syai'in minal musabbal ila ghairi mahallihi ma lam yattarra ilaihi. Dalam Syarah Karim sebut ka'an tawaqqa'al marru bi atsha fa yajuzu an yahmila minhu qadra hajati fa in istaghna an syai'in minhu wajib radduh. Jadi air yang disediakan, disedekahkan untuk minum tu kita sebut haram kita buat wudu, mandi wajib dan apa-apa penggunaan selain daripada untuk minum. Tak. Okey, boleh tak kita pindahkan air tu? Mana kita minum dah 2-3 teguk legalah hilang dahaga. Lepas tu kita letak dalam botol. Tak, buat bekal pula. Contoh nak pergi musafir mana-mana zaman dulu lebih-lebih lagi lah. Kita pakai apa? Pakai unta, pakai keldai dan sebagainya. Jadi boleh tak kita buat bekal? Dalam Syarah Karim sebut haram. Kita pindahkan air itu daripada tempat asal dia. Mana nak minum kat situ sahaja. Kecuali kalau darurah. Apa darurat? Contohnya, kita sebagai orang yang bermusafir kita tahulah. Sikit lagi sampai tengah jalan aku dahaga tak minum mati. Jadi kita bawa bekal secukup rasa untuk apa tu kita minum pada kilometer ke 100, kilometer ke 200, kilometer ke 300 lagu tu. Okey, lepas tu kalau ada lebih. Contoh nak sampai ke tempat yang kita tuju tu tak memadai 3 botol. Kita pergi ambil sampai 5 botol. Yang lebih tu disebut dalam kitab ni wajib dipulang balik. Dan disebut dalam hasyiah ni Hamish ni fayajibu tanbihun nas li mas'alatil ma'il mawquf al musabbal lima yahsul min at-tahawun fi dhalik. Wajib bagi para pendakwah bagi pesan kat manusia tentang masalah air waqaf dan juga air yang musabbal, air yang disedekahkan untuk buat minuman ni ataupun buat wuduk. Sebab orang tidak ambil endah perkara lagu tu. Jadi kalau air tu disedekahkan, diwakafkan untuk wuduk, tak boleh kita minum. Kalau diwakafkan, disedekahkan, diberi untuk minum, haram kita berwuduk. Kecuali lah kalau pemilik tu izin. Dia kata air ni aku nak sedekah, nak buat benda, buatlah. Nak wuduk ke, nak apa tu, apa orang panggil, mandi wajib ke, nak mandikan kereta kamu ke, nak mandikan anak ke, kamu nak mandi ke, tidak ada masalah. Ketika itu tidak ada masalah lah sebab kita dapat izin dah daripada pemilik air. Jadi sampai situ sajalah. Dah, kita sambung pula selepas 4-5 hari. Saya nak balik ke Selayang. Jadi lepas ni kita akan sambung faslun fil ijtihad, satu fasal baru bab ijtihad. Ni. Siapa nak jadi mujtahid boleh dengar akan datang ni. Kita pakat-pakat jadi mujtahid. Wahabi sila dengar. Macam mana cara-cara nak jadi mujtahid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.